بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu pada hari ini untuk kita meneruskan My Quran Time baca faham amal kita dalam surah Al-Kahfi, surah yang ke-18 yang menjadi satu bacaan saban minggu bagi sebahagian daripada tuan-tuan. Dan pada hari ini kita ingin menyambung, jika semalam kita sudah pun mengakhiri dengan ayat nombor 4, hari ini kita akan meneruskan pada ayat nombor 5 bersama Al-Fadil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz Fazrul sihat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz. Kita nak bersama hari ini Betul, untuk membaca surah Al-Kahfi, Al-Kahfi ya. Alhamdulillah, surah yang penuh dengan cerita. Betul. Ya, dan kalau surah Al-Isra itu mungkin kita bercakap tentang idea perjuangan. Dalam surah ini dinyatakan secara spesifik bagaimana nak berjuang ketika mungkin pada waktu itu kawan-kawan kita mungkin mengajak kita ke arah baik buruk, ada di kalangan yang hartawan yang banyak duit, macam mana nak menguruskan cara baik buruk. Ini diberikan contoh sepanjang perjalanan hidup kita, pelbagai contoh cerita dibawakan dalam surah Al-Kahfi. Mari kita lihat kepada apakah ringkasan sinopsis bagi halaman 294, iaitu bermula daripada ayat nombor 5, seruan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad, dan hakikat dunia ini sendiri yang perlu dimaklumi, dan hakikat inilah yang nanti akan melatari kepada 4 kisah yang dinyatakan di dalam surah Al-Kahfi dalam menguruskan iman, dalam menguruskan harta, dalam menguruskan ilmu dan menguruskan kuasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita masuk pada kisah pertama, iaitu Ashabul Kahfi, pemuda yang mendiami gua ketika beberapa ribu tahun yang lepas. Kisah ini diabadikan untuk kita jadikan sebagai panduan pada era ini agar kita dapat mendepani cabaran akhir zaman dengan panduan daripada Al-Quran. Mari sama-sama kita mulakan dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Kita mulakan bacaan ayat 5 hingga 12 bersama Al-Fadil Ustaz Tarmizi. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Thumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala wa ba'd. Apa khabar ibu ayah, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Mudah-mudahan bagi sahabat-sahabat yang barangkali yang sedang diuji dengan ujian kesihatan, Allah Subhanahu wa taala terus kurniakan kesembuhan buat tuan-tuan dan puan-puan, dan mudah-mudahan juga di samping kita senantiasa memohon kesembuhan daripada sakit kita mohon juga Allah Subhanahu wa taala sembuhkan hati-hati kita dengan Al-Quranul Karim yang kita bersahabat dengannya pagi, petang, siang dan malam. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk surah Al-Kahfi dah tuan-tuan dan puan-puan. Semalam kita masuk 4 ayat. Hari ini kita nak menyambung surah yang senantiasa tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran semuanya baca. Malam Jumaat, pagi Jumaat, hari Jumaat kan baca surah Al-Kahfi ini. Jadi menariknya bermula pada semalam, hari ini kita akan melihat secara tuntas ataupun secara kita kata mendalamlah sikit berkenaan dengan apa yang disebut dalam surah Al-Kahfi ini. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi permulaan ini kita nak baca dulu Ustaz Fazrul ya. Ayat yang ke-5 sehingga ayat yang ke-12. 12 Ustaz ya. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran. Tadi makan rambutan Ustaz. Banyak makan Ustaz. Makan rambutan Ustaz, dia getah pakai ni dulu. Ya. Sejuk-sejuk. Jadi kita nak baca tuan-tuan dan puan, jom kita baca sehingga ayat yang ke-12. Kita cuba dengan bacaan Murattal Hijaz insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, begitulah bacaan ayat 5 hingga 12 daripada surah Al-Kahfi. Terima kasih Ustaz ya. Itu adalah bacaan yang mengingatkan kepada kita panduan menghadapi akhir zaman. Salah satu cabarannya bila Allah nyatakan dalam ayat yang keempat yang kita baca semalam, wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada, iaitu Quran ini memberi amaran kepada mereka yang mengatakan, yang meletakkan Tuhan ini ada anak. Ini adalah salah satu daripada apa yang disebut oleh orang-orang yang beragama Nasrani ataupun Kristian. Ini secara jelas dimaklumkan dalam surah Al-Kahfi. Kalau kita tengok surah Al-Isra itu memberi peringatan kepada Yahudi, yang ini kepada Nasrani. Dan
apakah yang Allah nyatakan? Malahum bihi min ilm. Ya, bagi mereka itu yang mereka kata bahawa Tuhan ada anak, kemudian ada 3 dalam 1, ataupun Mary itu sebagai Maryam itu juga sebagai Tuhan, maksudnya Allah kata malahum bihi, bukan Allah katakan sini malahum bihi ilman, betul dah kalau begitu. Tapi Allah kata malahum bihi min ilm. Sedikit pun tak ada ilmu, ya, mereka itu tak ada ilmu apa yang mereka sampaikan. Mereka nyatakan 3 dalam 1 ataupun Tuhan ada anak, ini bukan ilmu. Ya, kalau katakan ada kadang-kadang saya pernah jumpa ustaz ni, dia kata saya ada sakit, kemudian Jesus heals me. Wah, kan, Nabi Isa, ya, Jesus akan mengubat saya. Dia mengharapkan manusia biasa menjadi Tuhan untuk mengubatnya. Mereka bercakap dengan bukan ilmu, dan Allah menempelak dalam ayat ini wala liabaihim, dan juga nenek moyang mereka pun tidak ada ilmu. Mereka ini hanya membuat pengakuan yang tidak berasas. Jadi ini adalah cabaran akhir zaman, di mana ada orang yang membuat sesuatu klaim ustaz, ya, tanpa asas, jual produk, jual sesuatu perkara, kata itu ini, kata saya tak setuju dengan itu ini, tetapi tidak berasaskan ilmu, dan puncaknya itu adalah dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata kaburat kalimatan takhruju min afwahihim, kalimah yang mereka keluarkan itu adalah suatu yang besar daripada mulut mereka. Dan bila cakap besar ini bukan sekadar besar yang baik ustaz, ya, besar yang tidak baik. Kalau dalam ayat surah As-Saff itu kabura maqtan, ya, Allah murka kepada orang-orang yang tidak buat apa yang dicakap. Di sini kalau dia cakap tapi tidak berasaskan kepada ilmu pengetahuan. In yaquluna illa kadhiba, apa yang mereka sebut itu adalah semuanya penipu, ya, penipuan. Dan ini adalah cabaran akhir zaman. Kerana apa? Kerana dalam masa yang sama orang Kristian ini dia berbuat baik ustaz. Betul. Jadi yang baik tu kita terima, tak ada masalah. Cuma jangan kita terima pendustaan bab agama, kerana ia bukan sekadar 3 dalam 1 ataupun bercakap tentang ada anak, tetapi kesan cara fikir itu dinyatakan dalam ayat seterusnya, fala'allaka bahi'un. Respon daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mungkin kamu ini bahi', ya. Apa maksud bahi'un? Itu maksudnya ialah kita merasakan terlampau kecewa, terlampau sedih, ya, kita stres, frust, sampai kita rasa nak meletup dan nak bunuh diri ustaz. Ini perasaan yang Allah cakap fala'allaka bahi'un nafsak, kamu mungkin rasa macam nak sampai nak bunuh diri, rasa kecewa sangat, sebab ala atharihim, kesan daripada perkataan dan juga ideologi yang dibawakan oleh orang-orang yang menyatakan Tuhan ada anak. Ya, apakah yang bahayanya? Kita akan tengok sebentar nanti, tetapi disambung lagi illam yu'minu bihadzal hadithi asafa, iaitu jika tidak mereka beriman kepada hadis, kepada al-Quran ini, asafa, yang menyebabkan kamu Nabi Muhammad akan rasa amat menyesal ataupun amat sedih, ya. Jadi kalau kita perasan ustaz, di sini tidak dinyatakan bihadzal kitab, betul, dinyatakan bihadzal hadis. Apa maksud hadis? Hadis ni bercakap ustaz, ya. Maksudnya ialah kalau katakan apa yang berlaku bila orang-orang Kristian, ya, orang-orang Nasrani ini membawa ideologi keduniaan, dia bukan sekadar berada dalam agama Kristian, tetapi dia akan merebak kepada seluruh manusia. Dan seluruh manusia bila mengutamakan kepada dunia yang akan dibincangkan selepas ini, hakikatnya apa jadi? Orang tidak mahu berbincang tentang Quran ustaz. Betul ustaz. Bincang pasal Quran ini dia rasa macam dia ni agama sangatlah. Kan, saya pernah mengalami perkara tersebut. Tapi alhamdulillah tahun ini, tahun lepas ustaz, ya, dengan pandemik yang ada ni, kita diberi rezeki bercakap tentang Quran. Betul, ya, tuan-tuan di rumah kan beritahu pada anak, cuba bayangkanlah dulu kalau nak ambil 1 jam dengan Quran ini, pelik sangat ustaz. Betul, tapi sekarang tuan-tuan 1 jam, kemudian ada lagi ikut kelas lain, belajar lagi. Dulu mungkin orang cakap buat apa nak sampai 3-4 jam dengan Quran? Bukankah kita kena produktif, bekerja, baca Quran dapat apa? Kan. Tetapi bila kita makin membaca Al-Quran, baru kita tahu ustaz, ya, Quran ingat pada Allah menyebabkan kita akan jadi apa? Ayat pertama surah Al-Kahfi, cara fikir yang bengkok, cara perasaan yang bengkok, dengki, nak bergaduh apa sebagainya, itu dia akan diluruskan kembali, dan itu lebih produktif berbanding dengan kita buat kerja banyak tapi bergaduh banyak ustaz.
kan. Kita asyik-asyik bergaduh, lepas tu tukar lagi, lepas tu bergaduh tukar lagi. Betul. Kan itu tidak produktif, jadi tidak smart. Quran menjadikan kita bijak, kerana wal Quranil Hakim, dalam surah Yasin Allah kata demi Quran yang bijak, bijaksana. Baik, jadi kalau kita tengok dalam ayat ke-6 ini menunjukkan bagaimana psikologi Nabi berdakwah. Itu satu sudut lagi bila kita tengok Nabi ini bakhiun ini, kerana Nabi amat gembira kalau seseorang itu menerima hidayah daripada Allah Subhanahu taala. Dan tetapi apabila orang-orang Kristian ini bercakap perkara-perkara yang teruk, ya, menyebabkan manusia suka kepada keduniaan, Nabi rasa amat sedih, Ustaz. Pasal apa? Pasal ia akan merosakkan bukan orang Kristian sahaja, tapi merosakkan dunia. Apakah yang jadi selepas itu? Ayat ke-7 kita baca tentang hakikat dunia ini, iaitu ia adalah perhiasan, tetapi ia juga akan jadi gersang. Kita nak ucap Ustaz Tarmizi, yes, kita baca balik semula Ustaz ya, pasal ayat 7 ayat 8 ini menjadi asas bagaimana kita melihat iman. Bagaimana kita melihat harta, bagaimana kita melihat ilmu, bagaimana kita melihat kuasa. 4 perkara diwakili oleh 4 kisah yang kita akan dalami pada halaman-halaman seterusnya. Tapi asasnya perlu kita faham daripada ayat nombor 7 dan ayat nombor 8. Kita baca sekali lagi 2 ayat ini agar kita pegang sepanjang kita baca surah Al-Kahfi, kita pegang sepanjang minggu kita dengan nur daripada Al-Quran, dan insya-Allah kita tidak mudah tertipu pada akhir zaman ini. Dipersilakan Ustaz, ayat 7 8. Ustaz Fazrul, kita nak baca ayat yang ke-7 Ustaz. 7 dan 8. 7 dan 8 Ustaz. Asasnya tadi harta, ilmu, iman, kuasa, kuasa kuasa. Iman sebenarnya, masya-Allah. Baik, subhanallah, asas yang perlu kita pasak, kita pegang sepanjang kita berada dalam surah Al-Kahfi insya-Allah. Baik, jom kita baca sahabat-sahabat Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan, ayat 7 dan ayat yang ke-8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا صدق الله العظيم. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi ini sebagai perhiasan baginya, untuk kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik amalannya, dan kami benar-benar akan menjadikan muka bumi sebagai tanah yang tandus lagi kering. Inilah 2 ayat untuk kita memahami. Yang pertama, beragama Ustaz ya. Beragama ni satu perkara, kisahnya nanti kita tengok dalam Ashabul Kahfi. Semua orang nak agama, tapi agama macam mana yang digelar sebagai lebih baik ataupun dia sebagai sesuatu yang hancur. Yang kedua ialah berkaitan dengan harta. Bagaimana harta yang menjadi lebih baik? Pasal harta ni cantik Ustaz ni, perhiasan. Agama pun sama. Betul. Kalau orang tak ada agama, orang tengok ni apa ke bendanya ni kan. Tapi bila agama, kena pilih agama yang ahsanu amala. Betul. Ada orang pakaiannya cantik, pakai jubah apa sebagainya, tetapi kalau katakan ahsanu amala itu tidak muncul, itu adalah suatu yang ditemplak pada orang-orang musyrik. Betul, di Mekah itu. Mereka ada jubah sama macam Nabi pakai jubah. Tetapi yang penting di sebalik jubah itu adalah ahsanu amala. Jadi harta, yang ketiganya adalah ilmu, dan juga yang keempatnya adalah kuasa. Kuasa adalah satu perhiasan. Ilmu adalah satu perhiasan. Orang ada ilmu, orang anggap okey. Tetapi ilmu itu mesti membawa kepada ahsanu amala. Ya, bukannya menjauhkan lagi sehingga kan jadi gersang. Jadi gersang seperti mana dalam ayat yang ke-8 ini, wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza, iaitu maksud ayat ke-8 ini, dan kami benar-benar akan menjadikan muka bumi sebagai tanah yang tandus lagi kering. Macam mana tanah tandus itu? Kalau tuan-tuan tengok, begitu.
tak berapa ada hasil, tidak memberi manfaat, dia menyusahkan, tidak subur. Ya, kalau kita tengok dekat sini, tanah tandus ini tak tahu nak boleh buat apa Ustaz ya. Luas tetapi tidak boleh buat apa, malah kadang-kadang mungkin ia menyusahkan lagi ya. Jadi ini adalah tanah tandus. Tanah tandus yang kita tidak mahu ianya berlaku kepada diri kita yang telah dibekalkan macam-macam. Perhiasan agama, dibekalkan perhiasan apa? Ilmu, harta, kuasa, tetapi kita tidak mampu untuk menghasilkan teduh dan juga buah. Kalau kita belajar dalam surah Ibrahim sebelum ini, kerana apa? Kerana ia tidak berasaskan ilmu yang tepat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini pelajarannya, sehingga kan Allah menyatakan pada ayat ke-9, am hasibta anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina ajaba. Peristiwa pertama, kisah pertama Allah bawakan iaitu apa? Apakah kamu mengira bahawa peristiwa pertama itu iaitu ashabul kahfi, pemuda yang lari berlindung di gua, dan juga ar-raqim, satu papan ataupun tempat untuk catat maksudnya sejarah mereka itu, kanu min ayatina ajaba, sebagai satu ayat-ayat kami, kebesaran kami yang menakjubkan. Allah mengingatkan kepada kita. Adakah kisah mereka tidur 309 tahun? Wah, kagumnya. Tengok kepada anak kita tidur berapa? 3 jam, kita tak kagum. Sebenarnya semua ini adalah kekaguman. Tengok tembikai Ustaz ya, potong, wah ada perkataan Allah kan? Daging. Takjub. Daging ada perkataan Allah. Takjub. Tapi kalau tengok daging biasa, ini biasa. Itu adalah keimanan yang terpilih yang perlu kita elakkan. Orang-orang Kristian dia terseleweng kerana dia suka takjub pada perkara yang pelik-pelik yang perlu kita beri perhatian. Membawa kepada perkataan kita pada hari ini, kita perhatikan iaitu kabura, besar ya, mengagumi. Dan dalam ayat yang kita baca sebentar tadi, kaburat ya, pada ayat yang kelima, membesarkan. Allah melihat betapa besarnya keburukan yang dibuat oleh mereka yang mengeluarkan kalimah tidak berasaskan ilmu, dan Allah amat murka. Harapnya kita tidak dimurkai Allah pada akhir zaman ini dengan kita kembali kepada panduan daripada Al-Quran dan perjuangkannya dalam agama, dalam harta, dalam ilmu, dalam kita menguruskan kuasa. Kita berhenti sebentar, kembali menyambung Al-Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita perbanyakkan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baca Quran, zikrullah kan. Ya ayyuhallazina amanu udhkurullaha dzikran katsira, berzikirlah, sebutlah nama Allah, zikrullah dengan banyak ataupun acap kali. Wasabbihuhu bukratan wa asila, bertasbih pagi, petang, siang dan malam. Kita
berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, ingat Allah, sebut nama Allah, solat, bertasbih, berzikir, akan tenang tenteramlah hati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah Ustaz ya, dalam kita baca al-Quran ada selok belok dia Ustaz dari segi bacaan lah maksudnya. Mana tang mana kena dengung, tang mana kena panjang, kena pendek. Penting. Ustaz. Jadi kita nak tengok hari ni tuan-tuan dan puan-puan, kita nak kongsikan sahabat-sahabat Al-Quran, iaitu tentang mad. Masih lagi kita berada di hukum mad dan kita nak melihat tentang maksilah. Mad apa? Maksilah, bukan maksilap. Maksilah. Maksilah. Jadi jom kita sama-sama tengok apa dia maksilah, iaitu maksilah terjadi apabila huruf ha dhamir berada di antara dua huruf yang berbaris dan dibaca secara wasal. Ha dhamir berada di antara dua huruf yang berbaris dibaca secara wasal. Jom kita lihat contoh dia. Kita lihat contoh dia dalam surah yang ke-20 ayat yang ke-24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Yang mana maksilah tu? Ustaz, yang innahu tu. Innahu tagha. Ha dhamir lepas baris hadapan dhammah, kemudian jumpa dengan ta juga berbaris di atas. Kalau kita perhatikan ada simbol dia. Ada simbol dia selepas ha dhamir tu, dia ada macam apa tu? Macam waw kecil tu. Itu menandakan ha dhamir. Nama dia maksilah. Panjang dua harakat, kena baca sekali lagi. Dalam surah Taha, contoh dia ni dalam surah Taha ayat yang ke-24. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Dua harakat. Innahu tagha. Okey, satu. Kemudian contoh yang kedua iaitu dalam surah yang ke-80 ayat yang ke-25, iaitu kalimah dia wa ummihi wa abih. Wa ummihi wa abih. Hi tu dua harakat, baca dia, nama dia maksilah, iaitu ha dhamir bertemu dua huruf yang berbaris dibaca secara wasal. Dia ada dua Ustaz Fazrul. Dia ada maksilah ni bagi pula kan. Dia ada maksilah qasirah pendek ataupun tawilah panjang. Kalau pendek tu macam contoh kita yang dua contoh hari ni, iaitu maksilah qasirah. Pendek. Pendek tuan-tuan dan puan-puan, dua harakat sahaja di atas tanda ataupun huruf waw kecil, ataupun kalau wa ummihi wa abi tu kepala ya tu selepas huruf ha tu ada tanda sikit tu, itu sebab atas dia tak ada tanda mad, maka maksilah qasirah. InsyaAllah banyak lagi Ustaz kita akan kongsikan nanti dalam pertemuan akan datang untuk maksilah qasirah ini ataupun maksilah contoh tajuk besar dia. Alhamdulillah. Dia kena belajar yang betul Ustaz ya. Betul, kalau tidak kena tipu. Sampai ada yang kata nak kunut panjang ke kunut pendek. Kunut panjang, kunut pendek. Jadi kalau tanpa ilmu dia jadi kunut. Itu kunut pendek kan. Okey, kalau kunut panjang kunut ya. Memang gagallah itu betul, ya sah, di dalam apa temu duga betul, kan. Sah, temu duga, masya-Allah. Jadi kita belajar betul-betul tuan-tuan ilmu tajwid dan bacaannya dan kita berinteraksi dengan al-Quran. Hari ini kita dah baca Ustaz ni sebentar tadi sampai ayat yang ke-12. Kita melihat bagaimana Allah mengingatkan kepada kita jangan kagum pada peristiwa-peristiwa pelik ya. Kerana dalam kisah Ashabul Kahfi itu bukan kerana kita nak tengok 309 tahun itu sahaja, ataupun kita bercakap tentang lokasinya di mana, Jordan ke Turki ke, macam mana pula dia tidak hancur. Tapi lebih daripada itu, Allah menyatakan pada ayat yang ke-10, id awal fityah ya, apabila pemuda-pemuda itu berlindung di gua itu, apakah perkataan mereka? Rabbana atina min ladunka rahmah, wahai Tuhan kami, berikanlah dari sisimu rahmah. Kita dah lihat pada ayat yang kedua surah Al-Kahfi ini, dari sisi Allah juga ada ba'san syadid di akhir zaman ini Ustaz ya, ada peristiwa-peristiwa yang
ba'san syadid, Masya Allah. iaitu peperangan, kesusahan syadid. Jadi COVID-19 sekarang ini adalah preview, ada lagi yang lebih syadid. Dan itu juga dengan qadar Allah, ketentuan Allah Subhanahu taala, bagaimana ketika ujian besar melanda. Bagi pemuda ini ada ujian melanda pada mereka untuk beriman, mereka minta apa? Walaupun mereka berada di gua, mereka masih lagi diberikan rahmah. Kalau kita dapat rahmah, tuan-tuan sekalian, dapat kasih sayang daripada Allah, ada yang kena COVID-19 ustaznya, ada yang masalah ekonomi, masalah macam-macam, tetapi bila dapat kasih sayang Allah, orang ini masih lagi okey. Masih lagi dengan kasih sayangnya. Dan dalam urusannya, kata doa mereka, wahayyi lana min amrina rasyada. Urusan kami semuanya kalau boleh ya Allah, berikan jalan lurus untuk diuruskan. Jangan kami belok-belok, jangan kami ni jadi lebih teruk lagi daripada apa yang ada, agar kami lulus ya ketika berhadapan dengan ujian. Itu penting Ustaz ya. Kita belajar Quran ni pasal nak lulus. Ya, nak lulus. Kalau kita tak belajar, kita main baca ataupun tak baca pun, tak belajar pun cara baca, macam mana kita nak lulus dalam hidup ini ya. Jadi ini ayat 10. Dan apakah cara Allah luluskan mereka? Kan kalau dalam surah An-Nahl kita bincang, telinga adalah untuk mendengar perkara-perkara yang baik. Di sini Allah kata fadarabna ala adhanihim. Dia fadarabna ni macam pukul Ustaz ya. Yeah. Allah pukul, ataupun Allah bila kita kena pukul telinga kita, akhirnya kita tak dengar. Allah. Mereka tidak didengarkan dengan bunyi-bunyi yang tak sepatutnya. Akhirnya mereka dapat berada di gua tersebut sinina adada, beberapa tahun. Kalau kita tengok spesifiknya 309 tahun, tapi di sini Allah cakap beberapa tahun, pasal bukan poinnya nombor itu. Boleh kita belajar sesuatu. Jangan gaduhlah 7 orang ke 5 orang ke, anjing tu berapa umur dia jenis yang hidungnya besar ke kecil ke, tak payah ya. Orang Yahudi dia suka bincang perkara tersebut ya. Jadi kalau kita suka bincang macam tu, bahaya tu. Lebih kuranglah tu ya. Jadi kita tidak mahu perkara itu. Dan pada ayat yang ke-12, thumma, kemudian mereka bangun, lina'lama ayyul hizbain ahsa lima labithu amada. Nak menentukan, mereka nak tanya, sebenarnya kita ni tidur berapa lama? Mengapa mereka berbincang dan Allah beri perhatian kepada perkara tersebut? Kita nantikan, kita baca dahulu ayat yang ke-13 hingga ayat 15 untuk kita mengetahui babak-babak dalam Ashabul Kahfi. Silakan Ustaz. Masya-Allah, subhanallah. Masya-Allah, saya menarik Ustaz Fazrul, terima kasih. Menarik tuan-tuan dan puan-puan kita mula memasuki apa tu kisah saja. Kita mula memasuki kisah ni, dan sedar ataupun tidak tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran, ayat yang ke-10 tadi kita baca. Itu doa yang kadang-kadang kita selalu dengar imam baca kan. Ustaz itu Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Doa yang sangat bagus juga Ustaz untuk kita amalkan dalam kehidupan kita insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran, kita nak menyambung terus bacaan kita ayat yang ke-13 sehinggalah ayat yang ke-15. Tadi kita sudah baca dengan Hijaz, kita nak cuba pula yang kedua ini. Jom kita cuba, lama kita tak baca dengan bacaan murattal sabah. Murattal sabah. Tadi permulaan Fatihah tadi saya baca dengan murattal sabah. Kita sambung ayat yang ke-13 ini dengan bacaan murattal sabah insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه لقد قلنا إذا شططا
آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 13 hingga 15 ini memberikan pelajaran kepada kita Ustaznya. Peristiwa Ashabul Kahfi yang biasa kita dengar, mungkin ada yang kata saya nak pergilah melawat Ashabul Kahfi ataupun Kahfi gua ya. Betul. Ya, jangan nak melawat Ashabul Kahfi, tak ada dah kat situ ya. Nak melawat tempat Ashabul Kahfi, itu ya. Ada kata dekat Jordan ya, banyak kata kat Jordan lah Ustaz, macam gambar yang ada tu ya. Tapi ada yang pula yang claim dia kata kat Turki. Okey, tetapi yang pentingnya banyak-banyak perbandingan yang lebih kuatnya adalah di Jordan tersebut. Cuma jangan gaduh lah, jangan gaduh. Kalau orang Turki, orang Jordan yang belajar Jordan kata Jordan, yang Turki kata Turki, tak payah gaduh, gaduh. Yang penting ialah bukan nak melihat keajaibannya sahaja, tetapi melihat pelajarannya. Subhanallah. Sehingga kan ia memimpin ya, kita rasakan mereka ni dalam kepayahan Allah boleh bagi rahmat. Kita juga ketika ada kepayahan Allah boleh bagi rahmat. Itu bila kita baca setiap minggu, maka kita akan mampu untuk menguatkan jati diri kita dengan rahmat daripada Allah, dan urusan-urusan kita itu rasyada, sebagaimana doa yang Ustaz kita ulang sebentar tadi. Jadi ayat yang ke-13 Allah menceritakan lagi Ashabul Kahfi, apa pelajaran yang kita kena ambil. Nahnu naqussu alayka naba'ahum bil haqq. Allah ceritakan perkara ini dengan benar dan ada tujuan ya. Al-haq itu adalah tujuan dalam hidup ataupun tujuan cerita ini diberitahu. Kebenaran ya, kita kena ambil yang betul. Pasal apa? Kalau kita ambil yang tak betul Ustaz ya, contohnya ada yang pergi kaji pula pasal anjing tu jenis apa, tak ada dalam Quran, tak payah kaji. Betul, tak payah nak kaji itu, dia taklah membawa manfaat yang besar. Ataupun Jordan ke Turki, tak ada manfaat pun. Yang pentingnya ialah kalau ada dekat Jordan itu dapat melawat, alhamdulillah. Ustaz dah sampai ke belum? Belum lagi Ustaz. Kalau nak pergi Ustaz, nanti kita sama-sama bincang insya-Allah. Okay. Tetapi maksudnya apa? Yang pentingnya pergi ke tak pergi, tuan-tuan tak pergi, saya pun tak sampai lagi. Ambil pelajaran setiap minggu. Jangan pula saya dah pergi ni gambar saya kan, tapi pelajarannya gaduh juga kan, benda-benda kecil pun masih lagi diberi perhatian. Baik, jadi dalam ayat ini Allah kata innahum ya, mereka itu adalah fityah. Sekali lagi Allah mengulang perkataan fityah, pemuda. Amanu bi rabbihim, mereka ini beriman kepada Tuhan mereka. Ayat ini tuan-tuan sekalian sebenarnya Ustaz ya, boleh saja diletakkan innahum amanu bi rabbihim, dah cukup. Betul. Tak ada fityah. Tetapi Allah highlightkan sampai kali kedua fityah ini kerana apa? Memberi semangat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang akan mudah menerima dakwah adalah di kalangan orang muda. Subhanallah. Orang muda. Itu poin dia. Ya, pasal di Mekah itu orang-orang yang dah berumur tu, dia degil. Ya. Dan kalau tuan-tuan adalah orang yang berumur dan tak degil, itu maksudnya muda. Ya, jiwa muda. Kampung saya panggil payah bas dia. Payah bas dia tu. Yang itu ya. Jadi itu sebabnya kalau kita tengok yang suka bergaduh-gaduh ni Ustaz, pasal kuasa ke apa ke, dah berumur pun. Betul Ustaz. Kan? Kita tengok macam budak-budak kan. Budak-budak kalau ada pen kan, ada seorang ada pen dia nak berebut-rebut itu adalah orang-orang yang sebenarnya dia dah payah bas. Sebentar tadi ya. Jadi orang muda ini Allah angkat. Mereka ini adalah generasi Ustaz ya. Sebenarnya mereka boleh saja bersukaria Allah ya, tetapi mereka memilih iman. Mereka lah orang-orang yang diharapkan kerana tenaganya banyak, dia ada kekuatan dan ada kesungguhan, dan apabila ia dididik, itu kita kaitkan dengan ayat 12 tadi, labithu amada, iaitu mereka tidur itu lama. Lama ya. So apa kaitan dengan pemuda ini? Kita nak bina pemuda mungkin lama Ustaz. Tetapi bukan kita yang didik lama itu. Betul. Allah yang uruskan. Tengok 309 tahun ni tak ada siapa didik kan. Mereka kekal dalam iman, bila bangkit balik negara saya sudah beriman. Kerana itulah perjuangan mereka. Lari itu pun satu perjuangan pasal mereka tak boleh buat apa-apa. Mereka diberi beberapa hari, kisahnya Ustaz ya, beberapa hari kalau masih bertauhid kepada Allah SWT, mereka akan dibunuh. Betul. Maka mereka kena berhijrah, dan tempat yang mereka boleh pergi adalah
al-kahfi, gua yang ada untuk tempat berlindung. Jadi bila seseorang itu, pemuda ini beriman, formulanya Allah akan tambah huda. Ini adalah formula menyelamatkan kehidupan kita akhir zaman. Kita beriman, bina keimanan, iman kita bertambah dengan baca Quran, Ustaz kan. Bila kita rasa ya Allah, saya yakin ya Allah, saya nak buat, saya nak, saya percaya engkau akan tolong ya Allah, Allah akan beri hidayah. Allah beri ilham. Nak ke kanan, nak ke kiri, nak pergi dengar My Quran Time, perlu hidayah. Nak istiqamah dalam My Quran Time, perlukan hidayah. Kita nak pergi kelas lain, dapat tengok poster, bersemangat nak pergi, tak ada pula kita lebih tersasar daripada apa yang perlu dibuat. Itu namanya wazidnahum huda. Hidayah, ilham yang hebat-hebat itu kita tak payah usahakan, itu Allah yang beri. Kita hanya bina iman. Dan salah satu aktivitinya apa tuan-tuan, pada era ini, pada zaman ini, sudah tentunya Alkitab lam yaj'al lahu iwaja yang kita baca saban hari ini. Dan ayat yang ke-14, ya, ayat 14 menarik Ustaz ya. Betul Ustaz. Kita bacalah sekali lagi. Baik, ayat ini nak ceritanya apa? Nak cerita bahawa kalau orang itu ditambah hidayah, lepas itu kita rasa tak yakin lah Ustaz ya, nak pergi, kalau pemuda ni nak cakap pada raja, Tuhan kami adalah Tuhan seluruh alam ini, bukan mudah nak cakap depan raja. Betul Ustaz. Kita mungkin ada pengalaman ataupun peristiwa-peristiwa yang kita rasa saya rasa saya tak sangka saya dapat mengikuti ataupun menghadapi masalah itu dengan tabah. Rupa-rupanya tabah itu, kekuatan emosi itu dibekalkan oleh Allah dalam ayat 14. Selepas kita bina iman kita tahap demi tahap. Kita baca sekali lagi ayat 14 untuk kita tahu bahawa iman ini amat penting kita bina agar Allah tambah hidayah dan Allah tambah kekuatan hati kita berbuat sesuatu. Silakan. Allah semua penting Ustaz. Penting. Pemuda ni cerminan masa depan negara Ustaz. Betul. Pemuda harapan bangsa. Betul. Pemudi tiang negara. Pasaknya Quran lah. Quran. Tidak ada lain Ustaz. Tidak ada lain. Kalau tidak dia akan cepat jatuh. Betul Ustaz. Ikut musim. Allahuakbar. Subhanallah. Baik, jadi kita nak baca tuan-tuan dan puan-puan, menarik ayat yang ke-14 ini. Kita baca sama-sama insya-Allah. Ayat yang agak panjang, kita perhatikan dekat mana nafas kita yang boleh sesuai kita berhenti insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa rabatna 'ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilaha laqad qulna Sadaqallahul Azim. Surah Al-Azim ayat 14-15 ini Allah menceritakan pemuda ini Ustaz ya, Yes, Ustaz. dikuatkan hati mereka, mereka berani bangkit dan bercakap bahawa Tuhan kami Tuhan seluruh alam, dan teruk sangat kami ni kalau katakan kami cakap bahawa ada Tuhan selain daripada Allah. Tetapi ketika dia menegur itu dengan perasaan kasih sayang, pemuda ini ya, dengan perkataan istilahnya qaumuna pada ayat 15 itu, kaum kami. Jadi dia amat sayang, dalam masa sama dia menegur. Apakah sambungan kisah ini? Esok insya-Allah kita sambung Ustaz ya. Kita lihat apakah resolusi bagi halaman 294. Iaitu yang pertama, cari ilmu untuk bercakap atau mengambil tindakan, jangan sembrono. Yang kedua, membuat penilaian apa yang dibuat dan tidak ataupun tidak, agar tidak sia-sia amalan. Dan yang ketiga, bina iman agar Allah tambah lagi hidayah dan meneguhkan, menguatkan hati kita berdepan dengan cabaran. Kita berdoa bersama. Saya Ustaz.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, ampunkan dosa kami ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami ya Rahman, ampunkan dosa ibu ayah kami ya Allah, kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihi kami sejak kami kecil lagi ya Allah. Ampunkan dosa-dosa muslimin dan muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, kurniakanlah rahmat kepada kami daripada sisimu ya Allah, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Kurniakan petunjuk dan hidayahmu buat kami ya Allah, memandu kehidupan kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman wa ya Rahim, jadikan generasi muda di kalangan anak-anak muda kami ya Allah, generasi Al-Quran, generasi yang mana pasaknya dalam kehidupan mereka Al-Quran. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga dengan doa ini tadi Ustaz ya, Allah kabulkan kita membina generasi ini dengan menjaga agama, menjaga harta, menguruskan ilmu dan menguruskan kuasa dengan panduan ilahi. Inilah yang kita ingin gerakkan dalam tabung gerakan Al-Quran. Tuan-tuan menyumbang bersama, kita gerakkan bersama sebagaimana pemuda Al-Kahfi berjuang, kita ingin berjuang kerana kita tahu akhirnya kita ingin pulang menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bertemu ulangan pada malam ini dan juga esok pagi 6 pagi. Rancangan ini dibawakan oleh MFDM. Ya, kita doakan Amin, agar terus tuan-tuan sekalian berjaya di akhir zaman ini. Baik, Quran Time, baca faham amal insya-Allah.